Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz bin Abdul Rahman akan menerangkan satu tajuk yang saya kaji dalam 10 artikel, iaitu tema saya ambil adalah kehidupan dalam air ataupun bahasa Inggerisnya SDG 14, Life Below of Water. Tajuk yang saya ambil adalah isu yang berkaitan membawa kesan kepada kehidupan dalam air. Isu yang membawa isu-isu yang boleh membawa kesan-kesan positif ataupun negatif dalam kehidupan dalam air ini, ataupun SDG 14 dalam United Nations Development Program UNDP. Pendahuluan yang boleh kita ambil SDG 14 ataupun dikenali Sustainable Development Program dalam life in the below ataupun kehidupan dalam air ni, iaitu menginginkan kehidupan dalam air adalah memelihara dan menggunakan secara mampan dan telus lautan, laut dan sumber lautan untuk pembangunan mampan. Dalam kajian ini saya menerapkan dengan telah isu dan telah mempublikasikan kepada 4 isu: plastik, ekosistem kehidupan, isu industri pelancongan dan serta perniagaan. Apa yang boleh kita mendalami kajian ini adalah untuk kemusnahan batu karang ini atau nelayan-nelayan tentang ikan. Untuk mendapat pencerahan akibat kajian ini tersebut dapat membantu buat penyelesaian yang sesuai. Kita lihat kepada isu pertama, iaitu isu plastik. Isu plastik sudah menjadi kebiasaan ataupun sudah menjadi satu-satunya antara kesan yang membawa kemusnahan alam laut. Saya memberikan kepada 3 artikel yang saya dapati. Yang pertama, kesan pencemaran mikroplastik dan tekanan haba pada terumbu karang dalam lautan yang menyebabkan pelbagai kesan, iaitu plastik ini yang membawa kesan kemusnahan terumbu alam laut, terumbu karang mati dan pelbagainya, dan ada ejen-ejen di dalam mikroplastik itu yang membawa kemusnahan boleh membawa kemusnahan batu karang itu. Artikel yang kedua adalah persepsi pencemaran plastik dalam perikanan, yang dan ini kita tuju kepada pembinaan strategi dalam pengurusan. Mengapa saya mengambil artikel ini? Kerana ia menggariskan beberapa strategi untuk mengurus masalah plastik ini. Antaranya adalah kesedaran individu ataupun kumpulan, tanggungjawab yang dirasakan, tanggungjawab itu kita tuju pada kerajaan. Pencemaran ini juga bukan isu tempatan juga, isu luar, kadang-kadang luar negara kita tidak dapat nak verifikasikan, dan ini sangat isu yang sangat penting. Dan keempat adalah mengkaji atau penilaian komersial yang mempunyai masalah tertentu yang membawa masalah sekalian. Yang ketiga adalah isu mikroplastik di lautan, keutamaan dan kesanggupan membayar untuk menangani isu di Australia. Artikel yang ketiga, ini adalah untuk menyiasat pengurusan dalam menangani isu mikroplastik di lautan di luar New South Wales. Kita lihat dalam artikel pertama dengan artikel kedua adalah umum, tetapi artikel ketiga ini adalah lebih kepada satu negara, iaitu negara Australia, dalam menangani masalah ini dengan membawa projek-projek dan pelbagai strategi yang dibawa oleh mereka dalam menangani masalah tersebut. Isu yang kedua selepas plastik sudah pasti adalah ekosistem. Ia adalah umum dan jelas dan lebih meluas.
kita lihat kepada isu lautan ini, kita mengambil kepada ekosistem lautan itu. Pertama iaitu kesan buruk aktiviti manusia dalam mengenai ekosistem akuatik, menyiasat kelestarian alam sekitar persepsi pihak berkepentingan di Lagos dan Ogun State, Nigeria. Saya dapat mendapati kajian ini menerangkan memperlihatkan dua jenis pihak kepentingan yang membawa kesan ekosistem akuatik tersebut. Ia melihat kepada responden menjelaskan yang mana paling tinggi yang membawa pencemaran alam itu yang membawa ekosistem musnah. Isu atau artikel yang kedua bagi isu ekosistem pula adalah literasi lautan untuk menggalakkan matlamat pembangunan mampan dan agenda 2030 dalam komuniti pesisir pantai. Ini lebih kepada pesisir pantai. Pengkaji mendapati dalam kajian ini adalah menyatakan objektif utama dia. Objektif utama dia adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya literasi lautan dan dalam kemampanan itu tersebut. Dalam kajian ini juga ataupun artikel ini menerangkan pelbagai SDG, tak silap saya boleh membawa kepada 5 SDG ya. Ada pendidikan, SDG dalam lautan, bandar, komuniti. Ini adalah untuk menerapkan menjelaskan pada sistematik bahawa tidak kira daripada bawah ke atas untuk menerangkan kepada pihak-pihak tertentu untuk supaya bersama-sama dalam bidang literasi ini pesisir pantai dan ekosistem terjamin dan pelbagai kerjasama yang dipertingkatkan untuk mengawal selia. Kita lihat kepada satu dan artikel kedua kepada khusus. Artikel ketiga dan keempat ini lebih kepada ikan ataupun perikanan. Kita lihat kepada tiga, iaitu artikel yang ketiga adalah kaedah saintifik memahami dinamik populasi ikan dan menyokong pengurusan perikanan mampan. Ia lebih kepada khusus kepada ikan itu, iaitu dia dilihat kepada saiz stok yang global, adakah meningkat ke ataupun penurunan. Dia melihat kepada biologi, di mana tempat yang tingkat, yang mana itu diikut musim. Yang keduanya kita lihat kepada pertumbuhan, keseimbangan. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang menyebabkan keseimbangan itu drop ataupun keseimbangan itu meningkat. Dan kadar-kadar itu yang menyebabkan itu info. Artikel yang ketiga. Artikel keempat bagi isu ekosistem adalah sasaran dan kerjasama yang jelas perikanan serantau, organisasi pengurusan yang mampan matlamat pembangunan. Ia lebih kepada institusi, NGO, organisasi dalam menangani ekosistem marine ini, ekosistem laut, pengurusan dan pematuhan undang-undang. Jelas-jelaskan kerjasama ini untuk tingkatkan apakah yang terbaik, cari jalan penyelesaian. Itulah artikel yang keempat bagi isu ekosistem. Sudah tentu adalah tema kehidupan dalam air. Pelbagai boleh kita lakukan. Tadi kita lihat kepada kesan yang manusia yang membawa kepada masalah kepada sistem ekosistem lautan itu. Sekarang adalah benda yang membawa rezeki ataupun modal perniagaan ataupun ekonomi, membangun ekonomi tiap kira negara manapun.
ekosistem lautan, boleh membawa ekonomi. Yang pertama adalah artikel yang boleh kita kenali adalah bekerja di bawah air, peranan industri scuba dalam merealisasikan kelestarian matlamat pembangunan di pulau kecil negara-negara membangun. Sudah jelas negara-negara yang punya lautan, tak kiralah maju ataupun membangun, sudah pasti mengambil peluang ekonomi di lautan ini. Mengapa saya mengambil artikel ini adalah untuk memperlihatkan kepada industri scuba itu boleh membawa keuntungan kepada pemilik ataupun negara. Tetapi kita bukan saja melihat kepada industri itu, kita ingin melihat kepada kedudukan, keselamatan pekerja. Dilihat kepada pekerja itu. Walaupun kita meningkatkan ekonomi, tetapi piawaian pematuhan keselamatan itu perlu ada. Ini yang perlu dipertingkatkan di mana-mana industri dalam hal ehwal kelautan. Kerana dalam hal kelautan mempunyai ekosistem laut. Dan ini kajian ini menerangkan sebagai pematuhan kita supaya kita tidak melanggar dan memusnahkan laut itu, mencemarkan laut itu. Dan inilah artikel ini menerangkan pelbagai kaedah dan memberi pengiktirafan dan pelbagai kerjasama supaya benda ini tidak terulang lagi, supaya kita gunakan benda ini ekonomi yang terbaik dan sebagainya. Kita lihat kepada artikel yang kedua adalah matlamat sasaran dan pengurusan marine smart. Dia menjelaskan adakah SDG 14 ni beroperasi atau bercita-cita tinggi? Adakah life below of water, tenggelam ataupun berenang? Ia lebih kepada smart. Apa itu smart? Kita boleh menjelaskan, kajian ini telah menjelaskan boleh diukur dengan pelbagai alam mengikut sifat ekosistem itu dan masyarakat manusia. Boleh diukur dengan kemajuan ke arah itu, masuk kedudukan dan menggambarkan dengan tepat nilai keinginan majoriti, pemegang kepentingan realistik, lebih kepada pengurusan manusia itu sendiri dalam hal-hal kelautan. Itu boleh lihat kepada pelbagai agensi, KRI, risiko utama, petunjuk-petunjuk prestasi utama yang dikeluarkan oleh UNECE 2017 pada masa itu, supaya dapat mengenal pasti mengukur pemacu aktiviti atau tekanan dasar-dasar yang boleh dibawa dalam SDG 14 itu dalam ilmu kelautan. Itu yang kita dalam hal ilmu isu yang ketiga tadi. Kita pergi kepada isu yang terakhir adalah isu air di dataran. Tetapi mengapa saya mengambil ini? Supaya untuk mengklarifikasikan bahawa bukan saja isu di lautan, tetapi isu air di darat juga membawa kesan. Artikel ini memperlihatkan adalah tasik, bagaimana antropogenik, lihat penurunan tempoh yang sama setiap tahun. Kerana mungkin tasik ini atau akan memberikan air, bertembung air laut dengan air tawar dan menjadikan tasik. Ini menjelaskan bahawa industri dan pelbagai boleh dibuat sebenarnya. Ini yang dikatakan apa yang saya nak lakukan sebenarnya. Dia boleh bawa positif jika benda tu berkualiti. Tetapi apabila kita tidak menjaga dan sebaiknya, maka tasik itu akan tercemar dan akhirnya industri yang saya sebutkan tadi mungkin tidak dapat dilakukan. Ini berlaku di Tasik Bembanan di Kochi, India. Iaitu memainkan peranan yang terhadap meningkat kualiti air.
dan ia beza kesan perpanjangan daripada aktiviti antropogenik dan akhirnya menjadi kualiti air itu tidak lepas. Dan ini yang saya nak lakukan dalam isu-isu semua isu itu, ya, keempat-empat isu ini yang dalam hal SDG ke-14, bahawasanya bahawa pentingnya pengurusan SDG 14 ini, below of water. Jadi kita dah lihat perbincangan ataupun hasil dan isu-isu yang saya lakukan. Sekarang saya nak ingin perlihatkan adalah cadangan. Pertama yang sudah semestinya di kehidupan kita ini adalah pendidikan. Itu adalah cadangan yang terbaik bukan saja di negara Malaysia tetapi semua negara yang mempunyai lautan. Bukan saja yang mempunyai laut, semua sekali yang tak ada laut pun perlu tahu. Dan pendidikan adalah satu-satunya cara yang terbaik supaya SDG 14 ini lebih mampan dan cantik dan baik. Kita boleh lihat kepada pendidikan seperti mana Universiti Malaysia Terengganu, ada juga bahagian marine sangat bagus. Ini boleh diperketengahkan dalam pendidikan, peranan pendidikan, kementerian-kementerian memberikan kepada pembelajaran pentingnya laut. Bukan saja kita jelaskan pentingnya sungai, laut juga penting. Ini bagus di dalam kita mengajar development UNDP, development program strategi 17 strategi kepada pelajar-pelajar sekolah, pelajar institusi pengajian tinggi, membuat sentiasa membuat pendidikan. Dan ini terbaik sebenarnya. Yang kedua, kita boleh lihat kepada pengurusan sistematik. Pengurusan sistematik adalah satu-satunya cara yang kita boleh menjelaskan kepada semua pihak berkepentingan dalam hal ehwal ilmu kelautan atau yang kita berkaitan rapat dengan hubungan ini. Tak kira lah industri pelancongan, pembuatan dasar seperti kerajaan dan pengguna-pengguna seperti kita. Tetapi pengurusan sistematik ini adalah pengurusan yang profesional terhadap bidang ini. Saya boleh bertengah kepada urusnya sisa-sisa mikroplastik ini, seperti mana jika pembangunan mampan pun pembangunan tinggi, jika kedisiplinan rakyat tidak bagus dalam hal pengurusan plastik, kita boleh menjejaskan sungai. Tetapi bila sungai pula beri kepada laut, akhirnya tercemarnya sungai, maka tercemarlah juga laut. Disebabkan mikroplastik ini, kerana mikroplastik ini sukar nak dihancurkan ataupun dimusnahkan. Dan air juga bagai sebenarnya pepejal-pepejal bahan buangan, lebih kepada buang-buangan. Ekosistem seperti mana kita tengok artikel yang ekosistem tadi, isu-isu dia, isu-isu ikan, mungkin ikan akan beresid dan sebagainya. Dan mungkin juga pengurusan mampan dalam pendidikan tadi, pengurusan hal pendidikan, campur tangan kerajaan dan ini supaya tegas dan sebagainya. Kita pergi kepada isu undang-undang. Cadangan undang-undang adalah satu-satunya cara bagi mengurangkan ataupun memperlihatkan bahawa tegas je kita menjaga alam lautan. Kerajaan perlu menetapkan polisi ataupun undang-undang yang tinggi terhadap ilmu kelautan ini. Kerana laut adalah satu-satunya benda yang sukar untuk kita memeliharakan, maka undang-undang adalah sangat tinggi. Tegas perlu diperketatkan seperti mana undang-undang nelayan, supaya undang-undang di pesisir pantai supaya tidaklah banyak. Jangan kaut sangat, benda ikan yang kecil buang balik supaya dia selamat. Jangan menggunakan pukat dan sebagainya supaya ikan di lautan dapat hidup lagi, tidak terjejas seperti mana pun. Dan batu karang pula tidak musnah kerana nelayan ini kan. Polisi dan undang-undang, kita perlu terapkan berbagai undang-undang yang terbaik. Dan saya berharap juga agensi-agensi
terlibat perlu bertingkatkan. Yang keempat adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah sangat penting, iaitu saya harap kepada pihak-pihak universiti ataupun pihak agensi buat penyelidikan yang terbaik, yang mudah sabar supaya benda ini tidaklah musnah dan kehidupan dalam air ini terjamin dan terjaga. Sebab itu SDG 14 dibangunkan supaya kita dapat buat penyelidikan dalam hal untuk menangani masalah SDG ini. Dan terakhir adalah pemeliharaan, iaitu kerajaan perlu menetapkan satu kawasan tertutup ataupun satu kawasan larangan ataupun untuk tujuan pemeliharaan, iaitu jika satu kawasan ditutup, maka benda itu kita boleh urus dan mencari solusi yang terbaik untuk menanam semula ataupun membuat satu tempat kehidupan air yang terbaik dan sebagainya supaya laut bersih dan terjamin. Kesimpulannya yang kita dapati adalah kita harus menjaga laut ini seperti mana kita jaga sungai. Kerana lautan juga merupakan sumber penting kepada negara dan masyarakat khususnya. Jika kita tidak menyayangi lautan, kita berkemungkinan mata pencarian, terutamanya nelayan juga mahu mencari mata pencarian, dan air ini terjejas, suhu pula meningkat dan banjir besar pula tu. Dan akhirnya berbagai-bagai bencana yang kita dapat. Kajian ini bagus untuk penyelidikan lautan dan pelajar marin kerana ia melibatkan lautan akibat mikroplastik tadi, ekosistem laut, industri pelancongan dan air di dataran ini menunjukkan bahawa kajian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak. Namun, ia lebih kepada organisasi pendidikan dan universiti. Dan saya berharap ia juga boleh kepada pelajar. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Asif bin Abdul Rahman.